warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi di hari Ahad, pagi Ahad yang mulia ini, yang berbahagia ini, untuk kita sambung pengajian kita dalam pengajian fiqh kita lah, ya. Mazhab Imam Syafi'i. Okay, kita belajar Fiqhul Manhaji, masih dalam jilid 1. Fiqhul Manhaji ini ada 4 jilid. Kita masih dalam jilid pertama. Jilid pertama pun baru berapa helai, masih tebal lagi. Jadi maksudnya perjalanan masih jauh. Ya, bukannya agak lama lagi habis, lama lagi habis. Ya. Jadi fiqh itu begitulah, kita belajar untuk kita faham, kita belajar ilmu Allah ini supaya ibadat kita makin elok, supaya makin bagus. Jadi kalau bagus diterima oleh Allah. Bila mana kita dengar dalam buku Fiqhul Manhaji, kita dengar dalil-dalil daripada Nabi, sabdaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi dalam hadis. Jadi daripada situ kita yakin, maksudnya semua yang disebutkan dalam fiqh ini bersandarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, ada dalil dia. Ya. Untuk hari ini kita sambung pula tajuk kita, yaitu Al-Masahu 'alal Khuffain. Al-Masahu 'alal Khuffain yang bermaksud menyapu khuf. Menyapu khuf. Dan saya rasa pun ramai sudah maklum tentang khuf, yaitu stokin kulit. Menyapu, ya. Apakah yang dimaksud dengan menyapu khuf adalah apabila orang itu memakai stokin, sama ada diperbuat daripada kulit ataupun dia diperbuat daripada bahan-bahan yang lain, yang penting dia halal. Jadi macam mana kita nak berwudu dalam keadaan kita memakai khuf? Mungkin kita tidak biasa dengar di negara kita, tapi mungkin di negara-negara yang mengalami musim panas, ada musim sejuk, mereka kerap kali memakai khuf, stokin kulit, untuk memudahkan mereka berwudu ataupun melindungi kaki mereka daripada sejuk yang bersangatan. Bukan sejuk macam kita, ya. Sejuk yang saya maksudkan sebelumnya adalah sejuk yang memang negara sejuk, bukannya sejuk yang sekadar di Kundasang, bukannya sejuk sekadar di Cameron Highland. Ini sejuk yang bersangatan lah, memang musim sejuk. Bukannya berada di tanah tinggi, ini memang musim sejuk. Itulah khuf. Begitu juga kita akan belajar tentang berwudu apabila tangan kita dibalut, ya, dibalut simen ataupun dibalut kain bagi tangan yang terluka. Maka dua perkara itu yang kita akan belajar. Pertama sekali khuf, ya, menyapu khuf ataupun bahasa Arab disebut al-masyahu 'alal khuffain. Menyapu kedua belah khuf, stokin kulit. Pengertian khuf ialah kasut kulit, stokin ataupun kasut yang menutupi kaki hingga buku lali. Buku lali ialah tulang sendi yang timbul di antara kaki dengan betis. Jadi khuf itu dipakai apa bentuknya, yang penting dia menutupi sehingga buku lali. Tahu buku lali kan? Ni tulang kita, buku lali ni. Dia mesti menutupi buku lali, barulah dinamakan khuf. Ya, dia stokin kah ataupun kasut kah, yang penting dia menutupi buku lali. Itu pengertian dia. Apakah hukum menyapu khuf? Ya. Kena tahu ni, hukumnya ni apabila kita mau berwuduk, ya. Bukan suka-suka kita pakai. Maksudnya perbahasan kita adalah kita mau wuduk tapi kita pakai stokin. Kita malas mau cabut. Semua itu bersandarkan ada dalilnya. Ya, menyapu khuf dengan air adalah satu keringanan
disebut sebagai rukhsah. Rukhsah yaitu keringanan yang harus bagi lelaki maupun perempuan dalam semua keadaan. Sama ada ketika musim panaskah ataupun musim sejukkah, dia sedang bermusafirkah ataupun dia duduk di kampung saja, disebut sebagai bermukim. Ya, dia di bandar saja ataupun dia dalam perjalanan yang jauh. Sama ada dia dalam keadaan sehat ataupun sakit. Apa keadaan sekalipun, maka boleh kita gunakan. Nah, jadi tidak semestinya khuf ini negara musim sejuk saja. Kalau kita pakai di Malaysia pun boleh juga. Nanti kita akan bincangkan macam mana keadaan yang boleh kita pakai, macam mana cara kita berwudu. Maka perbuatan ini adalah ganti, sebagai ganti membasuh kaki ketika berwudu. Ya, perbuatan ini sebagai ganti. Kita mau membasuh kaki, tapi tak perlu basuh kaki, tapi kita sekadar menyapu khuf itu saja. Ya, apakah dalil yang mengharuskan menyapu khuf ini? Dalil menyapu khuf dengan air berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil hadis Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bala thumma yatawadda wa masaha ala khuffai." Yang bermaksud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang air kecil. Kemudian, bukan mengintip, dia melihat Rasulullah pas buang air kecil, bukan ditengok orang kencing, melihat pergi buang air kecil. Kemudian Rasulullah berwudu dan menyapu bahagian atas kedua-dua khufnya, kedua-dua stokinnya tadi. Dia nampak Rasulullah berwudu, dan apabila sampai ke kaki, Rasulullah hanya sapu saja stokinnya, tidak dibuka stokin kulit tadi itu. Itu hadis dia, ya. Maksudnya pernah dibuat oleh Nabi. Maka pernah dibuat itulah kita contohnya, bukannya kita suka-suka buat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, apakah syarat untuk kita menyapu kedua khuf? Apakah syarat untuk menyapu dua khuf dia? Ya, harus menyapu kedua-dua khuf dengan 5 syarat. Ada 5 syarat untuk kita sapu khuf ini. Jika tidak ada syarat ini, maka tidak terlaksanalah, ya, tidak dikira menyapu khuf. Okey, apakah kelima-lima syarat ini? Okay. Yang pertama adalah kedua-dua khuf tadi, khuf kena diingat, ya, pengertian khuf tadi anggap sajalah stokin atau kasut. Ya, stokin. Syarat pertama, kedua-dua stokin tadi, khuf tadi dipakai setelah sempurnanya kita berwudu. Hal ini berdasarkan hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu la anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain fa masaha 'alaihima." Yang bermaksud, aku bermusafir. Al-Mughirah beritahu, aku bermusafir. Bermusafir tahu ya, dia berjalan jauh lah. Berjalan jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku tunduk untuk menanggalkan kedua-dua khufnya. Al-Mughirah ni dah bantu Rasulullah untuk menanggalkan kedua stokin Rasulullah tadi, khuf, stokin kulit. Dan baginda bersabda masa itu, biarkan kasut itu, biarkan, jangan dicabut. Rasulullah begitu, aku memakainya ketika suci. Lalu baginda menyapu bahagian atas kedua-duanya. Ya, jadi masa sahabat tadi nak buka khuf Nabi tadi, Nabi cakap tak payah, biar saja, sebab aku sudah memakai dalam keadaan suci. Okay, maksud dari sini, syarat untuk kita memakai khuf adalah kita kena berwuduk dahulu dengan sempurna. Ya, kita kena berwuduk dahulu sempurna sebelum berjalan. Contoh kita pergi ke naik kapal terbang lah, misalnya, senang kita tahu, senang kita ni, kita bagi contoh apa yang dekat dengan kita. Kita pergi jalan jauh, pergi ke KK naik bas lah, misalnya bus express, perjalanan jauh, ataupun kita pergi naik kapal terbang. Ya, pergi ke Semenanjung naik kapal terbang. Jadi bila mana kita dalam kereta atau dalam bas, sudah pasti kita hendak solat, kan? Dalam kapal terbang pun kita hendak solat. Jadi bila mana kita hendak solat tadi, di atas kita kena ada wudu. Kita kena wudu, kan? Kita ada wudu. Jadi untuk memudahkan kita masa kita mau wudu di atas kapal terbang tadi, kita boleh wudu seperti biasa, tapi tak perlulah kita basuh kaki kita. Cuma kita basahkan stokin kita sahaja. Syaratnya, sebelum kamu berlepas naik kapal terbang tadi, kamu berwuduk dahulu di airport misalnya, di wuduk, kamu berwuduk dulu dengan sempurna, basuh kaki apa semua, selesai saja basuh kaki, maka kamu
disitulah baru kita sarung kasut tadi, baru kita sarung stokin kita. Ya, syaratnya kena wudu dahulu baru kita pasang stokin tadi, kedua-dua belah tadi. Ya, jangan kita basuh sebelah kanan, masuk sebelah kanan. Kita basuh sebelah kiri, pasang stokin sebelah kiri. Jangan, basuh dahulu kedua-dua kaki, barulah dimasukkan kedua-dua khuf tadi. Nah, jadi kita naik kapal terbang tadi dalam keadaan ada wudu kan? Ada wudu. Jadi di atas kapal terbang tadi kita mau sholat dan kita berhadas kecil, contoh kita kencing atau buang angin, kentut ke apa. Nah, mana kita mau wudu semula, kita wudu seperti biasa, kecuali di bagian kaki tadi kita cuma sapukan saja bagian stokin tadi. Boleh paham ya? Nah, stokin. Ataupun dia tidak buka kasutnya. Dikiaskan juga kalau dia tidak buka kasutnya, kasut itu dia pakai sekali ketika dia sholat. Jadi kasut tadi hanya disapukan saja khuf tadi. Nanti kita belajar macam mana cara khuf, membasuh khuf tadi, menyapu khuf. Nah, jadi itu memudahkan rukhsah. Tak perlu lagi kau buka kasutmu di tempat duduk tadi, kau berjalan berkaki ayam pergi ke tandas. Nah, contohlah kau naik bas besar kan, kau buka seliparmu, kau berkaki ayam lagi pergi ke tandas tadi. Maksudnya kau pakai sahaja kasutmu tadi, stokin yang kulit tadi itu, bila sampai anggota kaki mau kau wudu, tinggal kita sapukan sahaja. Oke? Syaratnya mesti kau wudu di rumah tadi. Jadi tidak boleh kalau kamu di atas tadi, kita mau menyapu khuf tadi. Bila mana kita wudu, kita mau menyapu khuf, tapi kita tidak wudu awal-awal dari rumah tadi. Kita tidak wudu sebelum memakai khuf tadi. Maka itu tidak dibenarkan. Syaratnya mesti wudu dahulu baru memakai khuf. Oke? Nah, jadi senanglah sepanjang 5 waktu kita di atas 9 jam perjalanan misalnya, 10 jam pergi ke Mekah perjalanan misalnya. Selama 10 jam itulah kau tak perlu buka kasutmu. Kau hanya berwudu, sembahyang pakai kasut itu pakai stokin itu saja. Tak perlu kau basuh. Beza ya, basuh dan sapu berbeza. Basuh itu kita siram air macam kita wudu kan? Kita gosok kaki kita ada air. Kalau sapu ini air kita letak di air, apa yang melekat di tangan itu kita sapu. Begitu. Itu namanya sapu. Kalau basuh yang ada air sekali. Jadi beza perkataan masaha dan ghasala. Masaha ini menyapu, ghasala itu membasuh. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab kita dapat bezakan di situ. Itu syarat yang pertama. Kedua khuf tadi mestilah ke semua bahagian kaki yang wajib dibasuh. Kedua-dua mestilah menutupi ke semua bahagian kaki yang wajib dibasuh. Ini kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Ya. Khuf ini mestilah saiz dia sampai menutupi buku lali. Kalau kita pakai stokin tebal, khuf stokin kulit ataupun stokin tebal, tapi tidak sampai buku lali, pendek saja. Macam ini kaki kita. Sampai di situ saja dia tutup. Pernah tengok kan orang pakai stokin yang pendek saja tu, seolah-olah macam dia tidak pakai stokin. Luarnya macam gantung ala artis tu, macam Korea punya tu. Kita tengok macam tak pakai stokin, nampak betisnya. Padahal dia pakai stokin yang pendek. Itu bukan namanya khuf. So dia tidak menutupi buku lali. Syaratnya mesti menutupi buku lali. Kenapa menutupi buku lali? Sebab di situ anggota wudu kita menyapu kaki ilal ka'bain, kedua buku lali. Itu syarat kedua. Ini tak boleh stokin biasa. Stokin sekolah tu boleh lah kan. Dia tebal dan menutupi buku lali. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, kedua-dua khuf tadi hendaklah kalis air kecuali pada jahitannya. Kedua-dua khuf tadi hendaklah kalis air pada jahitannya. Khuf tadi kena tebal lah. Kalau di negara musim sejuk, dia pakai stokin kulit, dia memang tidak akan masuk air. Tapi kalau kan khuf ni kita boleh pakai dalam keadaan apa sekalipun. Dia tidak musim sejuk pun, kita musim panas pun kita boleh pakai. Tapi syaratnya khuf tadi tidak boleh tembus air. Semasa kita sapu tadi, kalau kita pakai stokin nipis, maka tidak sah lah. Jadi kena stokin yang tebal. Biasa kalau stokin perempuan yang nipis sahaja tu, dia tidak dikira khuf lah. Kalau dia sapu sahaja di atas stokinnya, akan basah tembus ke kakinya. Kalau dibiarkan basah jadi bau lah kaki tu kan. Macam stokin sekolah kau biar basah, balik sekolah lain baunya kan. Begitulah. Jadi jangan sampai yang boleh masuk air.
Syaratnya mesti tebal. Kalau stokin kita macam stokin sukan dulu kan, kau pakai six stud bola tu besar, tebal dia punya, itu baru ada dikiaskan kepada khuf, so sifatnya tebal. Kalau nipis tidak. Kau sapu sama aja bos, kau buka stokinmu tadi. Nah, bos buka stokin sama aja, kau sapu pun basah juga di atas. Bos alang-alang wuduk sekali. So kita ni mau sapu ni yang anggota ni tidak kena air wuduk. Yang kena tu cuma stokin. Ya. Itu syarat yang ketiga. Jadi jangan beli yang murah-murah lah, yang beli RM2.5, yang RM1.1 itu confirm nipis. Ya. Tapi kalau di Malaysia ni kita mau guna, dikiaskan juga kalau orang tu pergi ke kerja, askar-askar yang dorang berlatih pakai kasut boot tu, dorang tak boleh buka tu selama di hutan berapa lama tu, masuk air pakai boot. Dorang latihan dengan alat askar kan masih latihan keras. Mendapat rukhsah, dorang boleh mendapat rukhsah tadi, keringanan untuk tidak membuka kasut boot dorang kalau dorang mau solat. Askar ni beriman, alhamdulillah dia solat, ada yang solat. Jadi keringanan dia tu dia boleh tidak buka kasutnya tadi, dia hanya wudu, dia sapu saja khuf dia. Jadi macam mana cara sapu dia adalah kasut itu kita sapukan saja di atasnya, di atas sekali. Ini kasut kita sapu di atas. Ikut logiknya di mana yang kotor? Di bawah kan? Kalau logik itu di bawah, tapi itu syariat Allah. Allah dan Nabi buat begitu, kita ikut. Kalau ikutkan tak betul bah Nabi buat ni. Kalau kotor di bawah lah disapu, kenapa di atas bukan kotor? Syariat tu sudah begitu. Jangan kita banyak tanya, kita ikut ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu. Ya. Kalau disuruh tawaf sebanyak 7 kali 11 kali, ikut syaklah tawaf begitu. Jangan ditanya kenapa mesti mau keliling di kota hitam ni, Ka'bah ni. Sudah syariat Allah. Jangan bertanya. Sebab umat-umat dahulu banyak dibinasakan sebab banyak bertanya kepada Nabi dorang, bertanya hal-hal yang tidak sepatutnya ditanya. Kalau tanya bab tadi, kalau tanya yang bab-bab yang patut, yalah Rasulullah, okey ke wuduk ke ni, tak batal ke begini-begini, okeylah. Kalau dipersoalkan kenapa disapu di atas, kenapa bukan sapu di bawah? Ya. Jadi ada kata-kata Sayyidina Ali yang daripada Sayyidina Ali, dia beritahu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala khuffi aula bil maski min a'la'i wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahiri khuffai." Kalaulah agama ini mengikut pandangan manusia, hanya pandangan atau prasangka manusia, ya, kalaulah agama ni, syariat agama ni mengikut logik manusia, sudah tentulah khuf tadi orang akan sapu di bawah tapak kasut tadi. Tapi aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan menyapu di atas khuf tadi. Maka kita tinggal ikut sahaja. Begitu, ya. Okey, jadi yang askar tadi dia boleh sembahyang menggunakan kasutnya. Syaratnya tadi kasutnya tidak terpijaklah najis-najis, macam terpijak teh ayam ke, terpijak apa-apa kan najis, dia hanya bersihkan kasut tu. Kalau tidak ada najis, kadar lecak-lecak sahaja kasutnya, lumpur-lumpur, itu tidak najis. Najis ni selagi mana kau tidak nampak betul-betul najis tu ada, sekadar kotor-kotor tu, itu maka boleh dibawa sembahyang. Itu namanya rukhsah. Askar tu boleh bawa sembahyang terus, pakai kasut bootnya tadi. Jadi boot yang keras tadi dia sapu di atas cuma sekali, begitu. Sapu ya, bukan disiram pakai pipe gitu, sampai habis basah kasutnya begitu, baru dia wuduk satu kali. Rukhsah ni dia menyapu. Okey, itu untuk askar-askar tadi tu. Pacik-pacik pergi kebun pun begitu juga. Ustaz, aku mau pergi kebun ni, pergi menombak, mungkin petang aku balik. Cuma syaratnya sebelum dia pakai kasutnya tadi, askar tadi sebelum dia pakai kasut tadi, dia mesti wuduk dahulu dari rumah. Dia mesti wuduk dahulu. Dia mesti ambil air wuduk. Faham syaratnya dia? Kena wuduk dahulu. Jadi kalau wuduk yang seterusnya tu dia cuma menyapu bahagian atas khufnya tadi. Okey, syarat yang keempat, kedua-duanya mestilah kukuh dan tahan lasak hingga boleh dipakai berjalan selama sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi yang bermusafir. Ya, syaratnya tahan lasaklah, tidak mudah koyak. Ya, kalau kita beli RM1 satu syak, mungkin 1 hari dipakai 2 jam, keluar sudah kita punya
dia akan koyak di ujung jari, di ujung tuh. Macam stokin sekolah kita lah, kadang berlubang di ujung tuh kan. Gitu. Minta pemurah kita beli. Syarat yang kelima, kedua-dua khuf tadi, stokin tadi ataupun kasut tadi mestilah suci sekalipun diperbuat daripada kulit bangkai yang disamak. Sebagaimana dalam perbincangan kita yang lepas, kulit bangkai yang disamak adalah suci, kecuali bangkai anjing dan babi. Selainnya kita mau pakai stokin kulit daripada kerbau kah, daripada buaya kah, daripada ular kah, yang penting dia sudah disamak. Yang sudah kita bahaskan dahulu. Stokin kulit itu itulah diperbuat daripada gitu. Dan stok ini memang sedap dipakai ya. Kalau musim sejuk dia akan rasa sedap cak kaki kita, rasa panas. Tapi kalau kamu buka lagi untuk wudu, sejuk lah. Jadi untuk menjaga kemaslahatan umat, ya. Jadi kita di Malaysia kita boleh guna ya. Di perjalanan jauh, naik kapal terbang maka kita boleh guna. Syaratnya mesti wudu dahulu. Oke, tempoh memakai khuf. Tempoh menyapu khuf. Okey, tempoh menyapu khuf bagi orang yang bermukim. Bermukim adalah orang yang menetap di kampung dia, yang bukan berjalan, bermusafir. Apa tempoh orang yang bermukim? Ialah sehari semalam. Manakala yang bermusafir selama 3 hari 3 malam. Hal ini berdasarkan hadis daripada Syuraih bin Hani radhiyallahu anhu, katanya, ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain faqalat i'ti 'aliyan fa innahu a'lamu bihadha minni kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Yang bermaksud, aku telah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat tadi dia menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dia jumpa isteri Nabi? Isteri Nabi antara orang yang hebat dalam fiqh, mahir dalam soal jawab fiqh, masalah agama. Dan dia pertanyakan tentang cara menyapu khuf. Aisyah pun menjawab, pergilah berjumpa Sayyidina Ali. Berjumpalah dengan Sayyidina Ali kerana dia lebih mengetahui daripadaku. Sebab Ali ini dia telah bermusafir bersama-sama Rasulullah. Dia yang nampak sendiri Rasulullah buat macam mana. Lalu aku pun bertanya kepadanya dan dia menjawab, Ali menjawab, Rasulullah SAW telah menetapkan tempo memakai khuf bagi orang yang bermukim, tidak bermusafir tadi, cuma sehari semalam. Adapun orang yang bermusafir, khuf itu bertahan 3 hari 3 malam. Maksudnya di sini kita pakai khuf. Contoh kita pergi ke kebun. Orang pakai kasut tadi ataupun stokin kulit tadi, dia cuma bertahan selama 24 jam sahaja. Kita boleh menyapu di atas khuf tadi. Jadi kita memakai khuf tadi setelah berwuduk pada jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jadi dia mau sembahyang zuhur tadi, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, dia boleh wudu dengan menyapu khuf di bahagian kaki tadi. Jadi dia mau pakai khuf tadi, jadi untuk keesokan harinya. Jadi tadi itu lengkap 24 jam, cukup sehari sudah. Sehari semalam 24 jam. Jadi untuk keesokan harinya dia mesti perbaharui wudunya semula dengan membuka stokinnya, wudu lagi semula. Sudah dia cukup 24 jam, sehari semalam saja. Adapun orang yang bermusafir, berjalan jauh, naik kapal terbang, transit sana sini 2-3 hari perjalanan, dia tidak mengapa kalau dia tidak buka khufnya selama 3 hari, berwuduklah seperti biasa dengan menyapu khuf di bahagian kaki tadi. 3 hari 3 malam. Jadi kalau habis sudah temponya, kita kena berwuduk, ya. Ataupun satu masalah juga kalau kita pakai khuf tadi, di tengah-tengah perjalanan terbuka di sebelah, kita garuk, gatal pula, dah sedap pula kita menggaruk atas kasut tu, tak terasa nikmatnya. Dia mau buka aja, mau kena aja kulit kaki tu, dikorek betul-betul sampai pedis baru sedap. Jadi bila terbuka tadi maka terbatallah tempo tadi. Bila mana terbuka tadi, jadi cara kita memasang balik khuf tadi, kena basuh kaki balik. Okey, sebagai contoh, jam 7 daripada madrasah mau pergi ke Sempurna, ada majlis lah misalnya. Jadi sebelum kau pakai khuf di luar tadi, sudah kau wuduk di dalam kan? Wuduk. Jadi sampai di dalam perjalanan dalam bas tadi,
tiba-tiba gatal kakimu. Kau singgah di mana-mana ke apa begitu, gatal kakimu, kau garuk. Jadi untuk pakai semula khuf tadi kena basuh kaki tadi. Kena basuh semula kaki, tidak perlu wudu, basuh semula kaki. Kalau terbuka khufmu tadi, terbuka sebelah kah, terbuka dua-dua kah, kena basuh kaki semula. Ya. Sesiapa yang menyapu khuf ketika bermukim, kemudian dia bermusafir, maka dia boleh menyapunya selama sehari semalam saja. Begitu juga siapa yang memakai khuf ketika bermusafir, kemudian bermukim, maka dia hendaklah menamatkan tempo sapuannya sebagaimana orang yang bermukim. Ini karena asal seseorang itu adalah bermukim dan menyapu khuf adalah satu keringanan baginya. Oleh itu ambillah cara ikhtiyat, berjaga-jaga yang lebih selamat, yaitu hukum asal. Nah, jadi ini pilihan kepada kita ya, mau guna khuf, mau buka khuf tadi ataupun tidak. Kalau malas buka stokinmu, silakan. Tapi kalau kau macam rasa macam susah mau menyapu khuf, oke, bukalah stokinmu, berwuduk seperti biasa. Nah, tapi kalau sudah niat kapal terbang, maka agak susah kau buka bootmu, buka kasut, buka stokin. Itu keringanan Allah sudah bagi, maka kita ikutlah. Ya. Oke. Cara menyapu khuf. Sunat menyapu bahagian atas dan bawah khuf dengan sekali lalu, yaitu dengan cara meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka di bahagian atas hujung kaki, dan jari-jari tangan kiri pula di bahagian bawah tumit. Kemudian lakukan tangan kanan ke belakang sambil tangan kirinya ke hadapan. Cukup saja kita sapukan saja begitu. Nah, kalau mau sapu kedua-dua atas bawah pun boleh, tapi Rasulullah dia sapu bahagian atasnya saja. Sapu je seperti biasa. Walaupun kita tengok, macam mana mau sapu, masih ada lecak-lecak, masih ada debu-debu lagi, tidak mengapa. Ya, tidak perlu. Walaupun sudah kita sapu, masih ada di kasut tadi, stokin tadi melekat debu-debu, itu tidak mengapa. Ya, namanya pun bermusafir. Nah, sahabat-sahabat pergi berperang tuh begitu lah, mana dia berwuduk lagi, mau sapu kaki, mau buka stokin lagi, orang pakai pakaian perang sudah. Maka orang sekadar sapu di stokin tadi. Ya, syarat-syarat khuf pun kena tahu juga. Jangan yang nipis, jangan yang tembus air, mesti menutupi buku lali. Oke, perkara-perkara yang membatalkan sapuan. Apa yang bikin batal kalau kita memakai khuf ni? Pertama, kedua-dua khuf atau satu khuf tadi, salah satu daripadanya ditanggalkan atau tercabut. Maka terbatallah sapuan tadi. Terbatallah khuf tadi. Jadi caranya kita basuh kaki sahaja, basuh kaki semula dan pakai khuf tadi. Terbuka kau punya khuf tadi ni kan? Contoh kau jalan tadi kan jam 7 dari madrasah, jam di kereta tercabut khufmu, so kau menggaruk tadi. Tapi dalam keadaan kau masih ada wuduk di situ. Jadi yang perlu dibuat hanyalah basuh kaki itu sahaja. Basuh kaki sahaja. Makanya kalau kita bermusafir, kita tidak perlu pun berwuduk dengan air yang banyak. Ya, kalau kita di Mekah tuh, kalau kita betul-betul, bagi orang yang sudah pergi Mekah, boleh tanya lah. Ya, kita mau pergi tempat wuduk tuh terlalu jauh. Kalau batal wudukmu, kirim salam. Kalau kau mau ambil balik wuduk, maka kau akan terlepas tempat solat. Orang akan ambil dari ruangan solat tadi. Maka orang ambil saja, bawa semprot air tuh, macam kita rendus air kan, gitu tuh. Itu saja kita boleh sudah berwuduk. Itu pun kena air sudah begitu. Bukan yang meleleh air tuh. Jadi tidak semestinya wuduk ini di depan paip, buka paip baru sah wuduk. Tidak. Ikut keadaan. Kalau di Mekah di sana ataupun di mana-mana kawasan begitu, bawalah beg-beg kecil, simpan air dalam itu, memudahkan kamu berwuduk. Dalam kereta pun begitu, ketika perjalanan jauh pun begitu. Bukan yang mesti cari pipe, mesti cari hose baru kita berwuduk dengan air yang banyak. Air yang sedikit pun sudah memadai. Yang penting terkena semua anggota wuduk kita. Sama saja orang yang sakit, kita tidak bawa dia pergi ke tandas untuk wuduk apa semua, kita boleh semprot air itu saja di anggota wuduk dia. Kita sapukan begitu. Oke? Agama itu memudahkan kita, tidak merumitkan kita. Ya. Itu pertama yang membatalkan sapuan. Kedua, tamat tempo sapuan. Apabila temponya tamat ketika masih berwuduk, dan dia hendaklah menanggalkan kedua-dua khuf tadi dan membasuh kedua-dua kakinya, kemudian memakainya semula. Sekiranya dia tidak berwuduk, maka hendaklah dia berwuduk kemudian memakainya semula jika ingin berbuat demikian. Ya.
Oke, contoh tadi sudah berjalan 24 jam. Perjalanan selama 24 jam. Huruf kita pakai 7 pagi. Huruf itu akan berakhir pada 7 pagi keesokan harinya. Sekali 7 pagi esok kita kena cabut huruf tadi untuk kita wuduk semula. Tapi masa kita mau wuduk tu kita masih ingat masih ada wudukku tadi subuh. Wudukku tadi jam 4.30 subuh tadi itu masih ada. Dan jadi kita hanya buka huruf tu, kita basuh kaki saja. Kalau masih ada wuduk kamu, kita hanya basuh kaki saja dan pakai semula stokin tadi. Tapi bila mana sudah tamat tempo tadi, jam 7 pagi tadi, kita mau buka huruf dan kita teringat tadi aku dari tandas pula. Aku dari tandas masih dalam keadaan tidak berwuduk, maka kita wuduk semula seperti biasa, sempurna wuduk sehingga ke kaki. Ya. Ini berdasarkan hadis daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina an namsaha ala khifafina wa la nanzi'aha thalathata ayyam min gha'idin wa baulin wa naumin illa min janabah. Maksudnya semasa bermusafir bersama Nabi, baginda menyuruh kami menyapu khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari, sama ada selepas buang air besar, air kecil atau tidur, kecuali apabila janabah. Kecuali apabila dia mimpi keluar air mani yang perlu dia mandi wajib. Kalau perlu kepada mandi wajib, kena buka khuf lagi lah, dan kita mandi sama stokin tadi. Air itu tidak sampai ke kaki. Okay? Jadi sahabat pergi bersafir sama Nabi cakap, "Nabi buka khuf kamu ya, kamu daripada tandas kah, daripada buang air kecil kah, kamu buang air besar kah, terkentut kah, kamu wuduk saja seperti biasa." Dan sapu khuf tadi di atas bagian khuf tadi. Okay. Maksud janabah ialah perkara yang menyebabkan wajibnya mandi. Lepas ni tajuk kita tentang mandi wajib. Ya, minggu depan kita masuk mandi wajib. Nanti kita akan jelaskanlah, bukan sekarang. Itu tentang khuf. Selesai tentang khuf, ya. Ini satu keringanan untuk kita memakai khuf, ya. Ada ulama juga membenarkan walaupun pakai stokin nipis macam perempuan punya contoh lah ya, begitu. Ada juga membenarkan, ada juga ulama tidak membenarkan. Tapi langkah berhati-hati kita ambil sahaja sifat khuf itu, yaitu kena tebal. Maksudnya kita jangan terlalu bermudah-mudah lah. Kalau sudah disyaratkan tebal begitu, kena tebal lah. Ya, sebab kalau stokin nipis itu pun dia tidak melindung daripada apa-apa pun, sejuk pun tidak, panas pun tidak. So lebih baik buka stokin yang nipis tadi, berwuduklah seperti biasa, kena air kaki itu. Ya, sifat khuf itu yang tebal. Okey, yang seterusnya pula kita belajar tentang al-jabair wal asaib. Al-jabair ataupun wal asaib yang bermaksud belat dan barut. Apa ni, balutan-balutan pada tangan anggota yang terluka. Ya, balutan atau simen pada anggota wuduk yang terluka. Biasalah manusia Allah takdirkan kadang luka, mungkin aksiden, terjatuh, apa-apa semua, maka akan ada yang dibalut bahagian anggota kita. Isunya tadi apabila dibalut bahagian anggota wuduk kita, sama ada di tangan, di muka, di mana, di bahagian kaki, anggota-anggota wuduk kita. Jadi macam mana kita nak cara berwuduk dia? Okey, pengertian jabirah. Jabirah ialah pembalut tulang yang retak atau patah supaya tulang tersebut bertaut semula. Ya, pembalut tulang yang retak. Ya, atau patah supaya tulang tadi bertaut semula. Bila tulang patah tadi atau retak sudah dibedah tadi, ada yang kadang disambung besi apa semua. Jadi supaya tangan orang tu tidak bergerak ke sana kemari, maka disimen tangannya, maka kekallah tangannya bentuk siku macam begitu selama beberapa lama yang diperlukan. Supaya apa dia simen tu? Supaya tidak bergerak tulang tu, biar dia keras betul-betul, menyambung semula, barulah dilepaskan simen tadi. Itu dinamakan jabirah, balutan simen. Yang pernah tengok kawan kena simen kan, ada yang orang patah tu, keras tu simennya. Dia bukan simen yang simen rumah tu ya, keras tu kita pakai simen. Dia ada simen kapur yang khas tu. Kalau simen rumah tu berat tu, ada konkritnya lagi. Ya, campur simen dibancu lagi. Dah hidup kita di simen. Ada kapur simen putih,
Yang kau tak boleh bergerak begitu. Kekal siap tanganmu begitu. Supaya kau punya tulang tadi tu sihat semula. Dan jatuh patah apa. Itu namakan jabirah. Okay? Disebut asaib pula ataupun isabah, pembalut luka untuk mengelakkan kekotoran sehingga ia sembuh. Okay, kalau jabirah simen tadi, kalau isabah pula kain luka yang dibalut kan? Macam kain sudah dibedah tadi dibalut. Guna kain. Bezanya ini kain untuk dibalut. Jadi isunya sekarang kalau dibalut di anggota wudu. Kalau dibalut di pinggang tidak ada masalah lah, soal bukan anggota wudu. Kalau dibalut di bagian paha, tidaklah ada masalah. Sekarang masalahnya di anggota wudu kita. Itu isu kita yang kita belajar. Islam ialah agama yang memudahkan penganutnya dan mengambil berat dalam perkara ini. Oleh sebab itulah Islam mencariatkan hukum-hukum yang menjamin kesepaduan, melakukan ibadat dan memelihara keselamatan manusia. Islam itu tidak membebankan. Kau sakit kau wudu seperti biasa. Tak boleh tiada berdarah kakiku tak boleh kena ini. Islam tidak cakap bilang tak boleh, tiada alasan, mesti wudu seperti biasa. Islam tidak bagi Islam, dia agama yang memudahkan. Jadi dicantumkan juga dalam kitab ibadat, Islam itu memelihara keselamatan manusia. Ya, keselamatan manusia. Ya. Sama aja masa orang yang solat tadi, tiba-tiba yang kawan di sebelah kena pukul, kena tikam, mungkin biarlah solat cak begitu. Tidak boleh, kita mesti berhenti solat, kasih selamatkan orang di sebelah tadi. Rumah terbakar kah, orang pingsan ke di sebelah jatuh tiba-tiba. Mesti ada 2-3 orang yang berhenti solat, uruskan tadi itu. Menjaga keselamatan manusia tadi. Ya. Dia mesti ibadah cak peduli kalau aku ni habis batal. Jadi pentingnya ada ilmu. Mau jaga maqasid syariah kita tu, ya. Hukum berkaitan belat dan barut. Dalam bahasa Melayu disebut belat dan barut lah. Tapi senang kita faham tadi simen ataupun kain-kain putih yang dibalut tu. Orang insiden kan kakinya digantung, dibalut sana sini, begitu. Okay, pesakit yang luka atau patah ada kalanya memerlukan pembalut dan ubat di tempat yang patah dan luka atau sebaliknya. Jika memerlukan balutan, maka hendaklah mematuhi 3 perkara yang berikut apabila mengangkat hadas. Okay, ini syarat paling penting nih. Ada keluarga kita eksiden ataupun sakit apa-apa yang dibalut tangannya, dia kena ada 3 syarat nih. Kalau jenis orang tu alhamdulillah menjaga solat, dia mesti ada 3 syarat nih untuk memudahkan dia berwuduk nanti. Apa syarat itu adalah basuh sekitar bahagian anggota yang cedera. Ya, basuh sekitar bahagian anggota yang cedera. Jadi kalau dibalut tadi kita tidak perlulah membasahkan air pada anggota yang dibalut. Ataupun kita tayamumkan tadi terkena debu, maka kesakitan itu akan bertambah, makin sakit. Maka kita basuh sahaja di bahagian anggota yang sekitar bahagian anggota yang cedera. Maka di sini dibalut, di bagian tangan tadi ini, maka kita basuh air di bahagian yang tidak terkena balutan tadi. Macam tangan mula kau pakai Indiplas. Indiplas kita cakap kan, kena pisau ataupun terkena apa-apa tadi, kau balut tanganmu. Kalau kau buka masih pedis, kena air, maka kita sapu saja yang tidak terkena Indiplas tadi. Maka yang Indiplas tadi kamu sekadar basahkan air, sapu-sapu siap begitu. Jangan disiram air, maksudnya boleh tembus tuh air tuh begitu. Pedis, makin lambat sembuhnya. Ya, maka itu tidak wajib dibasuh. Ya, basuh beza dengan sapu. Sapu begitu siap. Nah, kalau basuh kita gosok ya kan, basuh begitu. Kalau dia kasih gitu siap. Itu sapu. Syarat kedua, sapu semua bahagian belat dan barut dengan air. Ada juga mensyaratkan sapu semua belat dengan air. Sekejap kita bahaskan yang ini. Apabila sampai kepada anggota yang cedera ketika berwudu, hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang cedera itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia menitik beratkan tentang bersuci. Sudahlah kita disuruh berwudu, mana anggota tadi yang tidak boleh kena air, hendaklah disuruh tayamum. Disuruh kau berwudu pakai air biasa, pakai debu lagi di situ. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam kita keadaan di hospital macam mana? Si anak sakit tadi suruh ibu bawa debu dari rumah ataupun bawa air tadi apa semua, maka itu merumitkan. Maka kita boleh menggunakan pendapat lain yang memudahkan cara hidup kita. Ya, ini maksudnya rukhsah. Ataupun kita boleh mengikut pendapat lain pada keadaan-keadaan yang tertentu saja, bukannya suka-suka. So, kalau mazhab Imam Syafi'i dia wajibkan ke wudu dan kita tayamum sekali. Mana anggota yang sukar untuk kena air,
dikenakan dengan pula debu. Ini sudah kena air sakit, kena debu lagi lah sakit. Kan? Pedis saja, misalnya pedis, makin pedisnya. Oke, jika anggota yang patah atau luka itu tidak memerlukan balutan, wajiblah dibasuh anggota yang tidak cedera dan bertayamum ketika sampai di bahagian yang cedera yang tidak boleh dibasuh. Walau bagaimanapun, tayamum wajib diulang bagi setiap solat fardu sekalipun dia tidak berhadas. Sementara anggota-anggota yang lain tidak wajib dibasuh kecuali apabila berhadas. Nanti kita bahaskan bab tayamum di kelas yang seterusnya. Dalil pensyariatan mau menyapu belat. Hadisnya panjang ya. Oke. Ini berdasarkan hadisnya. Ada seorang sahabat terkena kepala sahabat nih kepalanya terkena batu. Memang pecahlah kepalanya. Pecah kepalanya. Jadi sudah pecah kepala tadi dibalut dengan balutan. Jadi pada satu malam dia tidur sama sahabat tadi, maka dia mimpi bagi lelaki lah, dia mimpi keluar air mani, maka besok dia kena mandi wajib. Macam mana mau mandi nih? Okay, ini hadisnya kita bacakan sedikit daripada Jabir radhiyallahu anhu, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabuhu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma'i faghtasala famata falamma qadimna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala qatalahumullah alla sa'adu idza lam ya'lamu fa inna ma shifaa'ul 'ayyi su'alu innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jirhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Yang bermaksud, oke ini dalilnya ya. Kesian kawan sampai mati dibuat begitu. Kami keluar bermusafir, sahabat-sahabat nih. Seorang daripada kami tiba-tiba luka terkena batu di kepala. Diriwayatkan yang pecah kepalanya lah. Sakit. Sampai terbelah kepalanya bilang tuh. Terbelah, terkoyak. Kemudian dia bermimpi pada tidur. Udahlah sakit boleh mimpi lagi ya malam tuh. Mimpi perempuan lah maksudnya. Hingga keluar air mani. Selepas terjaga dari tidur, bangun dari tidur, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia bertanya, adakah kamu pikir ada keringanan untukku untuk bertayamum? Aku mau mandi nih, aku luka nih, bolehkah bertayamum? Pernah kau dengarkan Nabi cakap apa-apakah? Dan sahabat menjawab, kami tidak mendapati keringanan bagi kamu karena kamu mampu mendapatkan air. So tayamum ini syaratnya kalau tidak ada air barulah bertayamum. Itu pemahaman sahabat masa itu. Jangan tayamum ini kalau tidak ada air pun ataupun kita dalam keadaan sakit boleh bertayamum. Tapi sahabat tadi dia cakap kamu mampu mendapatkan air maka kau mesti mandi. Enggak boleh kau bertayamum itu bilangnya. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia kesian. Dia mandi dalam keadaan yang pecah kepalanya tadi itu lalu mati sahabat tadi kesian. Nah ini hadisnya, hadis sahih ini. Dan apabila kami menemui Rasulullah dan memberitahu baginda tentang perkara tadi, baginda pun bersabda, mereka telah membunuhnya. Sungguhnya sahabat-sahabat tadi itu membunuh kawannya sendiri dan Allah akan membunuh mereka. Kenapakah mereka tidak bertanya sekiranya tidak tahu? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Nah, kenapa kamu tak tanya kenapa suruh mandi kesian sahabat mati begitu? Sebenarnya Rasulullah beritahu memadailah dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca ataupun kain biasa itu, seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Itu dalil hadis tadi. Jadi dalil asal ceritanya adalah sahabat itu sampai mati gara-gara begitu. Siram kepalanya begitu, mandi kan mandi wajib silakan semua anggota badan. Ya, kalau maksudnya di sini kepala ini betul-betul yang luka teruk ya. Kalau sekadar pedis saja begitu masa pun sampai mati. Memang terbelah lah kepalanya nih. Teruk betul. Ya, gitu. Oke, tempo menyapu belat dan barut. Kalau tadi khuf ada temponya kan? Kalau orang tidak bermusafir cukup sehari semalam. Orang yang bermusafir jalan jauh dia boleh pakai khuf tadi selama 3 hari 3 malam tanpa mencabutnya. Kalau menyapu pakai simen tadi atau kain tadi, dia tidak ada tempo tertentu. Kita boleh pakai simen tadi atau balutan tadi selama mana kita memerlukan balutan tersebut. Tidak apa-apa lah kalau kita pakai sebulan pun, tidak apa-apa.
Berbanding khuf tadi ya. Khuf tidak boleh pakai lama-lama ya. Kalau sudah 3 hari kau pakai musafir, kau mesti cabut khufmu, wuduk semula, baru pakai dia balik. Kalau tidak, kita tidak berjalan jauh, sekadar di bandar, sekadar di kebun, kita boleh sehari saya pakai, esoknya kita mesti berwuduk, baru pakai semula. Itu temponya. Adapun kalau simen tadi balutan, dia tidak bertempo. Selagi mana kita perlukan simen tadi, pakai seterusnya. Maksudnya apa maksud tidak bertempo? Maksudnya kita tidak perlu lagi buka simen itu untuk kita wuduk semula. Biar saja ada begitu sampai oke, satu lang kamu baru kita buka. Hukum belat adalah sama juga, sama ada bersuci daripada hadas kecil atau besar. Biasanya adalah bagi hadas besar apabila sapuannya batal, maka wajib membasuh bekas belatan atau barutan sahaja dan tidak wajib membasuh anggota badan yang lain. Oke. Ada 3 syarat di sini. Oke, terakhir sudah sebelum habis. Orang yang dalam keadaan sakit di hospital, kalau dia membalut simen dalam mazhab Imam Syafi'i ini keras sedikit kalau bahagian bersuci ini. Sebelum disimen tangan orang tadi tu, contoh lah kita ni budak madrasah lah, alhamdulillah kita jaga solat. Sebelum masa tu cedera kamu, tangan kamu mau disimen. Sebelum disimen tangan kamu, sebelum dibalut tangan kamu, kamu mesti berwuduk dahulu. Kamu mesti berwuduk dalam keadaan suci. Kasih kena dahulu sini luka misalnya. Kasih kena dahulu ini, kamu bersuci dahulu berwuduk, barulah boleh dibalut simen tadi itu. Itu syarat dia. Tapi kalau terlupa kamu balut tadi, sudah dibalut dan masuk waktu zuhur kamu mau sembahyang, masih di hospital ataupun masih di rumah, dan kamu berwuduk untuk solat, ya sah solat tadi, tapi kamu kena kodok balik solat kamu selama mana kamu memakai simen tadi. Memakai simen atau balutan dia. Sebab masa kau balut tadi kau nak wuduk dahulu. Macam khuf tadilah, sebelum pakai mesti wuduk dahulu. Basuh yang tepat wajib tadi tu anggota wuduk. Jadi balutan yang simen tadi mesti begitu juga. Kalau enggak, dia mesti kodok. 1 bulan dia pakai simen tadi apa semua, maka 1 bulan dia kena wuduk. Makanya kita kena ada ilmu agama, ilmu fiqh kita kena ada. Ya. Tapi sekejap nanti akan ada keringanan nih. Kalau mazhab Imam Syafi'i dia keras sikit bagian tu. Kesian lagi tu orang 1 bulan dia tu mengkodok 5 sebulan punya solat. Lama tu. Kan? Okey, dia wajib mengkodok bagi pesakit yang memakai belat dalam keadaan duduk. Pertama, memakai belat ketika berhadas dan tidak boleh menanggalkannya. Dia mesti wuduk. Memakai belat pada anggota tayamum, muka dan kedua tangan, ataupun memakai belat melebihi kadar balutan anggota yang sepatutnya. Dia simen bagian dia balut tepat yang bagian luka sajalah. Contoh lukanya di sini, tapi dibalutnya sampai ke ketiaknya tadi. Itu tak boleh juga. Maka terbatallah wuduk, terbatallah balutannya tadi. Dia mesti buka balik. Dan dia mesti balut di sekitar yang luka dan sekitar-sekitar tepi itu. Tidak boleh melebihi. Okay, pun begitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia mesti qada. Ya, kita mesti kenali mazhab kita, dia mesti qada. Pun begitu kalau mazhab yang lain, mazhab Hanafi disebut sebagai raful haraj, dia membenarkan rukhsah untuk orang yang terlupa tadi. Dan mereka ada pendapat masing-masing lah, dan pendapat tadi diraikan. Kedua-duanya betul. Mazhab ni semua betul begitu. Kalau kecuali Syiah memang tidak betul, sesat. Jadi mazhab Imam Hanifah begitu. Jadi macam mana orang yang kena balut tangannya dia aksiden, dia pengsan, tiba-tiba dia bangun daripada wad tadi dalam keadaan tangannya sudah dibalut simen. Dia lupa mau kasih tahu, kasih wuduk dulu aku ya, sebelum kasih simen. Macam mana dia terlupa? Dia terlupa, dia aksiden pengsan. Tapi dibalut dalam keadaan dia macam kita kan, kalau masuk hospital jauh kita pingsan, tiba-tiba kita masuk, baju kita sudah tertukar. Pakai baju anu sudah aku. Pakai baju hospital lah, baju hijau apa semua. Gitu orang bangun tadi yang sudah aksiden tadi pingsan, dia bangun sudah berbalut semuanya, tak sempat dia suruh wuduk. Kalau mau suruh buka semula memang hendak lah. Sudah disimen suruh buka semula, menyusahkan nas tadi. Maka perkara-perkara itu dibolehkan kita untuk tidak berwuduk sebelum dibalut. Cuma lagi bagus, afdalnya kita berwuduk dahulu sebelum disimen. Contoh dalam keadaan sedar, nas bolehkah aku wuduk sekejap? Wuduk tadi tak semestinya kau pergi tandas pakai air pipe ya. Kalau ada air yang semprot-semprot pun boleh sudah. Segitu saja. Senang kan? Begitu. Tapi orang terlupa, yang ada ilmu silakan dia berwuduk dahulu baru dia kena simen atau dibalut. Tapi kalau terlupa, dia tidak tahu tadi, maka dimaafkan, maka dia tidak perlu qada sembahyang dia. Itu juga pendapat yang dipegang oleh imam besar kita, Syekh Yusuf Al-Qardawi.
berfatwakan begitu. Tidak perlu diqadha solat. Pun begitu kita tidak boleh bermudah-mudahlah. Kita yang sudah tahu ilmu agama, ilmu fiqh, kita wuduk dahulu. Kalaupun kita tidak tahu ataupun saudara mara kita yang kena, ya kau wuduk dulu ya. Baru kau simen ataupun kau balut tadi. Jadi sudah disimen, dan bila mana dia mau berwuduk, dia hanya sapu sahaja bagian simen airnya. Sama seperti khuf tadi ya, sapu saja. Ambil air, tempias air tu kita letak di bagian simen tadi. Tidak perlu kita tayamum sekali, cukup. Itu maka itu lebih memudahkan kita. Ada keadaan yang kita boleh guna pendapat lain yang mana yang memudahkan kehidupan kita. Ya, memudahkan kehidupan kita. Contoh juga kerasnya dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan suami dan istri maka membatalkan wudu. Adapun mazhab yang lain dia tidak batal wudu. Tapi kita ikut itulah, memudahkan kita juga. Kita tidak boleh lompat-lompat mazhab di situlah. Wudu batal lah. Ya. Kecuali kita juga guna mazhab lain, kita seperti kita begitu sebelum ini, kita boleh bayar zakat guna uang ringgit, tidak mau memberi peras ataupun seumpamanya. Maka itulah perbahasan kita hari ini tentang khuf dan khuf, dua stokin, khufain dua stokin, al-jabirah tadi yaitu simen, dan al-isabah tentang balutan kain. Isunya apabila anggota tadi balutan itu dikenakan bahagian wudu, ya. Jadi minggu depan kita akan sambung pula tentang mandi wajib. Semua juga kita sudah tahu, tapi kita mau lebih terperinci supaya kita yakin, supaya ibadat kita yakin dan kita buat ni betul, ya. Dalam mandi wajib itu semualah, bagi lelaki yang sudah akhil balik, bagi perempuan yang haid, nifas atau istihadah, ya, maka itu yang akan kita bahaskan. Jadi demikian saja untuk perkongsian fiqhul manhaji kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat pada diri kita semua. Ya, ini ilmu bermanfaat, kita boleh amalkan dan boleh ajarkan kepada saudara-saudara kita. Jadi demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.